1987, tuan-puan tengok. Pada tahun 1991, apa akan terjadi? 1991, salah seorang daripada pekerja asas ni dia akan naik pangkat menjadi pembantu penyelir. Okay? 1997, 1991 tahun kelima menjadi pembantu penyelir. Kemudian jadi apa lagi? Kemudian pada tahun 1993 tahun asas, apa dia jadi? Dia menjadi penyelir. Seperti apa yang disebut oleh Prof. Rosman sebelum ni, dia naik ke atas. Dan kemudian 1997 krisis ekonomi. Jadi bila berlaku krisis ekonomi, adakah pekerja asing ni tadi dia akan pulang ke negara? Kalau dia pulang pun dia tak ada kerja. Jadi ada antara mereka yang akan, tapi kalau kita tengok data pekerja asing, kita akan dapati mulai daripada tahun 98 tu jatuh, bilangan dia jatuh. Tapi bukan semua yang pulang. Separuhnya tidak pulang, dan mereka ini terlibat dalam sektor yang tidak formal. Dia akan terlibat dengan sektor yang tidak formal. Ingat penyelia tadi, di bawahnya ada penolong penyelia yang juga warga asing, dan di bawah penolong penyelia itu ada beberapa orang pekerja yang juga warga asing. Maksudnya mereka telah ada kumpulan-kumpulan pekerja mereka sendiri pada zaman krisis ekonomi. Jadi apa dia buat pada zaman krisis ekonomi? Dia akan keluar daripada industri, separuhnya diberhentikan, keluar daripada industri, dan mereka ini akan bekerjasama dengan pengusaha tempatan. Macam saya, katalah tahun 1997 saya dapat kontrak mesin rumput plus daripada Seremban ke Senawang, tak jauh pun, Seremban ke Senawang sahaja. Apa saya perlu buat? Saya cuma cari aja beberapa orang kepala-kepala pekerja asing. Kepala saya cari. Pekerja mereka akan cari. Nampak? Pekerja mereka ada. Bukan mereka cari, mereka dah ada dah satu struktur pekerja di bawah mereka. Dan struktur pekerja ni bukan baru. Mereka dah bersama-sama. Lebih kurang 10 tahun dah mereka bersama-sama. Jadi mereka akan terlibat dalam sektor tidak formal tadi. Buat rumah lah, bersihkan gardening dan macam-macam lagi. Nampak? Mereka terlibat pada tahun 1997. Kemudian pada tahun 2000, apabila ekonomi semakin baik, apa jadi? Pekerja asing ni tadi, yang saya ambil contoh 3 grup ni tadi, dia akan terlibat dengan satu orang pengusaha, warga tempatan, dan mereka ini bukan sahaja akan terlibat dalam sektor tidak formal, mereka juga akan terlibat dalam sektor formal. Sebelum ni, kalau tuan-puan tengok, mereka hanya terlibat dalam sektor tidak formal sahaja tahun 1997. Tetapi selepas tu apa? Selepas tu mereka juga akan terlibat dalam sektor formal dan tidak formal dengan pengusaha tempatan. Pada tahun 2000. Kemudian apa berlaku seterusnya? Krisis ekonomi 2009. Krisis ekonomi 2009, apa yang jadi? Mereka tidak terlibat dengan pengusaha tempatan. Tengok, sebelum ni mereka terlibat dengan pengusaha tempatan. Semasa krisis, pengusaha tempatan pun tak dapat kontrak, tak ada projek. Jadi pengusaha asing ini akan upgrade lagi, naik satu stage lagi ke atas. Mereka ini sebagai seorang pengusaha. Dan kemudian seterusnya apa akan berlaku? Dia akan terlibat, dia akan deal terus dengan pekerja asing. Dia akan deal terus dengan sektor tidak formal. Saya nak buat rumah, saya tak perlu cari dah pengusaha warga negara yang di bawah dia ada beberapa pekerja asing. Saya boleh cari terus pengusaha asing yang boleh renovate rumah saya. Saya dapat kontrak potong rumput tadi, saya cuma cari aja pekerja asing yang akan mengusahakan benda tu. Dia ada pekerja dan dia ada mesin rumput. Saya cuma apa? Cuma dapatkan kontrak saja. Okey. Dan seterusnya tadi. Jadi itu yang berlaku sehingga tahun 2000 dan seterusnya akan datang. Kita tak tahu akan datang jika berlaku krisis sekali lagi, apa lagi perubahan yang akan berlaku. Tetapi kita jangka mereka ni tadi yang datang pada tahun 87 telah ada di peringkat atas, dah ada di puncak dah
ada dekat peak dah, dan mereka boleh bergerak sebagai seorang pengusaha. Jadi kesimpulannya apa saya nak cakap di sini, berlaku anjakan pekerja asing ini daripada buruh kasar kepada pengusaha. Saya telah test hipotesis ini dengan beberapa kajian dan ada kebenarannya. Memang pada zaman krisis ekonomi mereka akan tidak pulang ke negara asal, mereka akan berubah ke sektor tidak formal. Memang berlaku benda itu. Walau bagaimanapun kajian ini tidak signifikan dari segi bila berlaku krisis ekonomi baru mereka menjadi pengusaha, tidak signifikan. Kerana mereka ni akan menjadi pengusaha tidak semestinya ada krisis ekonomi. Selagi ada peluang, itu saja. Selagi ada peluang dia akan berubah, tidak semestinya krisis ekonomi. Jadi apa secara khusus boleh saya sebut di sini, kesan negatifnya ialah kepada peningkatan, sebab kerajaan nak memperbanyakkan lagi masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera. Apa yang berlaku ialah peluang perniagaan kepada sub-sub kontraktor Bumiputera akan berkurangan kerana tidak mampu bersaing dari segi kos. Mereka boleh menawarkan perkhidmatan pada kos yang lebih murah. Yang kedua, sub kontraktor pengusaha asing akan lebih berminat untuk melibatkan diri dengan sub kontraktor bukan Bumiputera yang secara relatifnya lebih stabil dan lebih banyak peluang kerja. Dan yang ketiga, akan mewujudkan budaya perniagaan Alibaba yang baru, daripada Melayu ke bukan Melayu kepada Melayu ke bukan warga. Yang itu memang berlaku sekarang ini. Dan secara khusus ini berkenaan dengan kemasukan pekerja asing yang telah disebut beberapa kali. Kemasukan pekerja asing ini akan menambah bilangan pekerja baru yang muda, yang tidak mahir, seterusnya membawa perubahan kepada struktur umur tenaga buruh. Perubahan pada struktur umur tenaga buruh boleh meningkatkan ketidak serataan pendapatan, walaupun tidak terdapat perubahan dalam struktur upah dan pendapatan. Bila mereka masuk, mereka ialah pekerja tidak mahir. Jadi menyebabkan upah untuk pekerja tidak mahir menjadi rigid. Dan satu lagi, kemasukan mereka secara beramai-ramai akan merendahkan secara relatif upah pekerja tidak mahir. Jadi kesimpulannya saya sebut tadi, walaupun pengguna mendapat faedah daripada kemasukan pekerja asing seperti yang saya sebut awal tadi, tetapi kita memerlukan satu dasar, dasar yang khusus tentang pekerja asing. Dan tentang mobiliti pekerja asing ini juga, kalau di negeri-negeri di sempadan, negeri-negeri sempadan, terutamanya di border town tu, kalau tuan-puan pergi, tuan-puan akan nampak mobiliti pekerja asing daripada Wang Kelian, kemudian daripada mana, selepas Wang Kelian, Padang Besar, Bukit Kayu Hitam, Durian Burung, Sempah Durian Burung, Bukit Bunga, sampailah ke ujung sekali itu apa? Dah lupa dah. Jadi kita perlu memikirkan seperti di Mexico. Di Mexico ni apa yang disebut sebagai free flow of labor. Free flow. Di sempadan itu buruh boleh keluar masuk sempadan. Free flow of labor. 10 km di sini, 10 km di sini. Yang tu pun kita boleh fikirkan. Sebab kalau tuan-puan pergi di tanah rancangan di kawasan sempadan Semenanjung dan Thailand, pergi ke belakang rumah mereka, nampak ada pondok-pondok, rumah-rumah kecil. Rumah-rumah kecil tu untuk siapa sebenarnya? Pagi-pagi pergi ke sempadan, nampak ada pekerja asing naik motor. Di situ tukar baju, pakai baju dua kita, pergi dua kita, habis dua balik ke negara. Sama ada kita buat atau tidak, free flow of labor itu tetap berlaku. Saya tak membincangkan free flow of labor. Saya ingat setakat tu aja. Saya tak pasti ada soal jawab atau selepas ni. Saya serahkan balik kepada pengerusi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat datang. Terima kasih Prof. Hasan. Hasan pun sebenarnya menunjukkan berlaku benefits pada pekerja asing, walaupun soalan yang dilontarkannya macam saya kata tadi lah,
Kalau Paul Rosman punya kajian pun sebenarnya tu the pekerja asing, it is an American dreams. Tapi masalahnya, how do Malaysia themselves feel? Is it they are losing out, or is it satu persaingan dengan apa yang kita ingin lakukan? Saya think ini benda-benda yang perlu dipikir di antara the positive and the risk involved. Saya rasa kita tak akan ada Q&A. Apa yang kita boleh buat, we can finish this panel discussion dulu early, have a break early. Dah ada makanan. Kalau dah makanan dah ada, then we can start the discussion early. Sekarang pukul berapa? Berapa minit? Mana time kita? Sekarang pukul? Jadi kalau kita break sekarang, pukul berapa kita mula awal lah discussion group. Kalau boleh, mereka yang akan menguruskan discussion group itu belum maklum kepada audience. Siapa yang tahu tentang discussion depan, kan ada 3, dah ada belakang. Jom, okey. Dan saya serahkan tugas saya lagi lah, serah balik kepada majlis. Okey, terus dia kata beri ruang untuk tanya 3 soalan saja. Okey, saya buka majlis untuk sekiranya ada soalan, perbincangan yang ingin tengahkan daripada audiens, silakan. Ada 3 saja, supaya tak terlajak minum petang kita. Dengan diri. Nama saya Muhammad Hanif Yusof, KHANIF. Soalan saya dengar tadi daripada beberapa ceramah kita menyatakan semua pekerja asing ni mendapat benefit dan mereka sangat suka dan dapat meningkatkan ekonomi dan sebagainya. Kita juga declare yang orang Malaysia ni sangat baik. Yang tak ada sekolah, kita nak bagi sekolah dan macam-macam lagi. Tapi konfliknya, saya nak tanya, kenapa ranking kita dalam human right di mata dunia kita nombor 187? Ini saya tak faham. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terdahulu saya terima kasih kepada 3 Saya Ramzi bin Hajinik daripada Universiti Pertahanan Malaysia. Sebelum saya bagi soalan, ini seperti satu gambaran. Dari segi masa-masa asing mengadakan tempat sendiri di negara lain, itu tak ada masalah. Kita lihat di New York misalnya, kita lihat di Los Angeles, dia ada Little Thailand. Little Thailand tu ada beberapa orang sendiri. Di New York, kita ada Chinatown, dia ada orang sendiri keluar. Dan juga di Italy. Yang penting di sini, mereka ini mengikut arahan dan mengikut undang-undang yang sedia ada. Di negara kita ada mungkin ada badan tapi mereka tidak lakukan. Kenapa orang tidak diikuti dan sebelumnya macam orang Arab, mengikut kereta, dia boleh follow queue kanan kiri tanpa menghormati. Jadi tidak akan mudah sampai di New York. Tapi kita ada awam sebagai diplomat. Jadi ikutkan arahan. You make mistake, off you go. You got a ticket. Tapi kita ni kenapa tak? Itu bukan ada enforcement. Tapi kita ni, ada kita very nice, accommodating. Jadi perlu yang kita yang tepat dalam padan. Jadi saya nak ambil peluang nak cakap sikit dan nak ulas pada yang bertanya nombor 2 tadi kan. Jadi Malaysia boleh kan, Malaysia boleh, serba boleh lah Malaysia ni kan. Jadi saya nak tanya sikit lah, selepas ni kita akan buat resolusi. Satu resolusi yang kita akan serahkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi mengenai dilema negara, isu dan cabaran pekerja asing di Malaysia. Jadi saya rasa dekat sini kami masih lagi blur lah. Kita kena tetapkan satu keputusan, sama ada kita bersetuju ataupun tidak.
dengan dilema negara ini. Kita setuju tak? Parti ni, bukan parti lah, pekerja asing ni lambakan yang sekarang ni sedang bertambah. Jadi kita tidak ada satu rancangan untuk jangka masa yang panjang untuk kita tackle masalah ini. Saya beri satu pendapat saya lah. Tadi ada satu kita punya panel beritahu bahawa keperluan pekerja asing. Ada satu profesor kata, ya, kita masih perlukan pekerja asing. Perlukah kita pekerja asing? Kita tak ada ke masyarakat Malaysia ni yang boleh mengembali tempat pekerja asing? Jadi saya rasa kita kena buat satu ketetapan bahawa kita tak setuju dan kita boleh buat satu resolusi. Kalau tidak, kita akan hanging around macam ni lah. Dan kami pihak penguasa ni akan dituduh tidak menjaga sepadan negara. Mungkinlah kan, dituduh menerima rasuah. Kita tidak ada satu ketetapan. Nak tak nak? Kalau tak nak, dan kita tetapkan satu. Mungkin lepas ini saya masuk draft macam mana kita mengatasi masalah ini untuk jangka masa yang panjang. Negara ni negara kita tidak mahu lambatkan pekerja asing ni. Satu hari nanti akan menimbulkan masalah besar pada negara. Saya percaya kalau kita tak ada satu dasar, satu plan untuk jangka masa panjang, negara kita akan rosak. Kita sentiasa berharap dan bergantung kepada negara asing. Saya beri satu contoh negara. Ada satu negara yang mana dia memberikan ilmu kepada rakyat dia, dia mewujudkan sekolah mengurut. Sekolah mengurut. Rakyat yang miskin, yang tidak pandai lah, dan miskin yang tidak pergi ke sekolah untuk belajar tinggi, diwujudkan sekolah mengurut. Dia pandai mengurut. Dia tahu urat ni urat kat mana, salur darah ni salur darah kat mana. So daripada mengurut ni dia mahir, dan daripada mahir tu dia boleh menjana pendapatan. Mungkin dia berhijrah ke Malaysia, dia mengurut, kita kata wah sedap lah dia urut, bagus lah, kat mana aku belajar. Dekat negara kita ada sekolah mengurut, kerajaan mewujudkan sekolah mengurut. Kenapa kat Malaysia kita kata pekerja warga rakyat kita, anak-anak kita tak nak kerja-kerja macam ni? Kita nak menuju negara maju, nak menuju negara maju kawasan 2020. Jadi kalau negara maju, kita tak perlu malu dengan kerja mengait sawit. Kalau teknologi mengait sawit besok adalah satu pekerjaan yang dah maju. Kita tak boleh kata mengait sawit ni kerja dia tak kerja yang hina, tak ada. Kita kena wujudkan kait sawit ke apa lagi ya, kan, yang mana mereka kerja ni satu kerja yang profesional. Mengurut pun dia jadi kerja yang profesional. Sekarang ni mengurut mengabut, betul. Lepas tu polis dipersalahkan. Saya tak maulah kata kita nak panaskan keadaan, nak cerita begitu. Mengurut pun menjadi satu kerja yang profesional dan boleh menjana pendapatan. Sebab rakyat Malaysia akan bertambah besok. Zaman akan datang ni, apa dia mahu nak kerja? Apa dia mahu nak kerja? Kan? Jadi kalau kita boleh memikir ni, kita boleh memikirkan satu kaedah dan kita buat satu keputusan bahawa resolusi ni kita nak pastikan bahawa pekerja asing yang berada di Malaysia ni kita akan minimiskan. Bukan kita hapuskan terus. Kita mungkin memerlukan dalam beberapa orang yang sangat pakar, kita boleh curi di bidang ilmu dan kita wujudkan satu dasar. Kita nak minimiskan dalam masa dekat ni pekerja asing, dan rakyat-rakyat Malaysia yang sedang membesar, yang akan terjadi dapat bekerja mengambil alih tugas mereka. Walaupun membina rumah, membuat rumah kampung, membuat bangunan ni, mereka ni akan tergolong dalam pekerja yang sangat profesional. Itu je lah saya punya cadangan. Tengok macam mana lah satu ketetapan sebenarnya boleh untuk kita mewujudkan satu resolusi bahawa kita akan mengurangkan pekerja asing di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Kita ada 3 soalan. Tak Azmi nak jawab soalan tentang human right ni. Ada mana? Ada siapa di sini nak jawab soalan human right? Ada 2 soalan lagi. Belum kita cari persoalan ni. Siapa nak jawab? Saya cuba jawab. Ada 3 soalan. Saya cuba mulakan yang ketiga dululah ya. Sepanjang saya ingat dalam pembentangan kita dari pagi tadi sehingga sekarang tak timbul soal nak puasa, rasuah dan sebagainya. We try to discuss this issue professionally based on data, fact and figures, dan tak timbul isu rasuah ya. Dan nak atau tak nak kerja asing. Zaman globalisasi ini kita tidak boleh elak. Dan kalau ikut tadi pagi tadi pembentangan, ada 1 juta rakyat Malaysia
yang bekerja di luar. Macam saya tunjukkan tadi, senario itu maknanya pada masa akan datang kita akan terima lagi pekerja-pekerja asing disebabkan oleh senario-senario yang saya terangkan tadi. Jadi dengan adanya senario analisis itu, maka kita perlu fikir, duduk buat satu senario planning pula, ya, yang lebih detail, yang lebih mantap, panggil pakar. Ini senarionya, ini planning dia. Kalau ini berlaku, kita buat macam ni. Kalau itu berlaku, kita buat macam itu. Ya, jadi kita perlu ada itu dan tidak timbul soal kita tak perlukan pekerja asing. Sebab kalau kita keluarkan pekerja asing, maka kos pengeluaran kita akan meningkat dan kita akhirnya akan menanggung. Kemudian soalan yang kedua, kenapa di Malaysia tak ikut undang-undang? Pekerja asing tak ikut undang-undang, ya. Sebenarnya sebelum saya nak bentang paper ni, saya nak bentang satu paper lagi sebenarnya, tajuk lain tentang sikap tidak apa kita, yang kajian ni saya buat dengan Dr. Kasim Mudapan dan Profesor Nurisha. Jadi saya nampak dia ada tadi, ya. Iaitu kita di Malaysia ni, kalau kita tengok, kita ramai yang bersikap tak apalah, ya, atas cakap tak serupa bikin, ya. Kita nak pemimpin yang bersih, pemimpin politik yang bersih, tetapi pemimpin politik yang terlibat dalam isu-isu yang di hotel dan sebagainya, kita masih pilih mereka sebagai pemimpin. Tapi kalau tanya nak pemimpin macam mana, saya nak pemimpin yang bersih. Ini berdasarkan kajian saya lah, tapi saya tak boleh disclose kajian mana benda itu, ada OSA kan. Itu contoh. Ataupun kalau kita ikut kajian-kajian yang berdasarkan kepada model Hofstede, kajian tentang budaya. Orang di Malaysia ini dari segi power distance dia sangat besar. Maksudnya apa? Maksudnya kita terima bahawa kalau polis dah diberi tugas untuk buat kuasa, immigration dah ada tugas untuk kuasa. Kalau kita nak rasa kita nak tak perlu lah, biarlah mereka buat. Mereka dah diberi tugas. Dan dari segi uncertainty avoidance, ya? Maksudnya kalau di Malaysia ni kita pun tinggi. Maksudnya apa? Kita tengok isu lambatan pekerja asing dengan macam-macam isu sosial, apa yang kita buat? Oh, tak apalah, kalau nanti ada masalah penindakan. Itu budaya kita, itu mentaliti kita yang kita boleh tengok hari-hari kan. Kemudian ranking 187. Tadi saya dah sebut, iaitu tapi yang ini pakarnya PM Dr. Azmi lah, sebab dia terangkan tadi tentang tekanan-tekanan yang kita terima lanjutan daripada MH17 tadi dia disebutkan. Yang itu saya tak boleh nak kita tunggu PM Dr. Azmi. Tapi saya dah sebut tadi, dalam mass media kita sendiri, mass media kita sendiri, kita banyak hanya isu-isu yang negatif sahaja tentang pekerja asing. Kenapa tak kita highlight pula yang positif, supaya pandangan pihak luar akan bertambah baik. Jadi itu pandangan saya lah. Terima kasih. Soalan Prof. Anies tadi, dan saya rasa masalah memberi peluang sekolahan kepada parti yang lain itu saya tak kisah, sebab lain itu memang boleh dibenarkan dalam sistem sekolahan kita, masuk expatriate, mungkin international school, dan sekarang melambak cendawan tubuh. Dan juga tentang mereka yang masuk secara sah, tak ada masalah. Tapi yang parti yang masuk tanpa izin, itu yang masalah, because they don't have a document. Dan itu yang seharusnya kita pihak berkuasa pun mengambil tindakan, sama ada nak tangkap mereka, simpan dan hantar. Sebab kebanyakan sekarang ni ada yang simpan terlalu lama, sebab pos penghantaran begitu tinggi, dan kajian kuasa spend a lot of money, simpan pun kos juga. Jadi dalam hal ini kita kena fikirkan macam mana kita nak handle this illegal immigrant ni. Sebab mereka yang bermasalah ini jumlah dia memang besar. Jumlah dia mungkin lebih daripada yang sah tu. Itu yang kita rasa isu yang paling besar dalam konteks ini. Bagi yang legal tu tak ada masalah. Cuma yang legal tu mungkin kita lihat dari segi kemasukan mereka yang mungkin menjejaskan pekerjaan masyarakat tempatan. Kadang-kadang kita jangan salah kawan juga. Kadang-kadang salahkan sistem kita sendiri. Di mana sekolah, saya terlibat dah 30 tahun lebih. Perubahan-perubahan yang berlaku dalam sistem persekolahan kita perlu disalahkan kita juga.
Sebab kita nak buat umpamanya hukuman rotan di sekolah, ibu bapa marah, esok sampailah dari sekolah. Sekarang ni guru tak peduli dah, tak mau merotan lah. Kalau kita nak bagi pelajar kita mencuci tandas, tak boleh. Besok datang bapa marah. Kalau di Jepun memang itu cara mereka, biasalah kan. Mencuci tandas. Saya pergi belajar di melihat lagi sekolah di Jepun. Mereka anak-anak ni dah masuk ke sawah mengotorkan diri. Bahawa mereka nak belajar mengotorkan diri supaya mereka dah boleh menerima pekerjaan yang kita anggap tadi kotor, susah dan sebagainya. Jadi tak ada masalah, tak ada isu. Lepas tu mereka masuk pekerjaan pun dalam satu industri, dia masuk daripada bawah. Dia bukan terus naik jadi pegawai tinggi, tak. Daripada bawah dia go up the ladder, kan? Jadi kita ni tak boleh. Kita ni sikap siap sikit, ibu bapa marah. Sekolah ni pak bapa yang kita sendiri yang salah kan. Dulu waktu kita sekolah, tak apa, cikgu malah ibu bapa bawa pergi kotan. Cikgu turun kotan kalau anak saya tak betul. Dulu kita kena ngoyak tangan ni matematik dia aku mau. Tapi sekarang tak boleh. Tak salah siapa. Jadi bila orang kita dah, anak-anak kita ni dah besar dan tak mau bekerja dalam sektor-sektor ini, siapa yang kita nak salahkan? Kita nak salah Perdana Azim. Majikan kata biar putih. Sekarang kerajaan dah bagi minimum wage kan, RM900.